Ini yang perlu kita perbetulkan persepsi. Kenapa saya cakap persepsi? Pertama, apabila Datuk Seri Ismail Sabri diangkat sebagai Perdana Menteri, ini satu perkara macam saya beritahu tadi, kun fayakun, tidak terlintas satu perkara tanpa keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau merupakan TPM terpendek dalam sejarah negara, 44 hari diangkat sebagai Perdana Menteri. Betul. Sedangkan Anwar Ibrahim tu berpuluh tahun tak diangkat. Kan ramai yang berebut nak jadi TPM dan Perdana Menteri. Malah nama Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak pernah ada dalam senarai. Nama orang lain yang sebut-sebut, tetapi nama beliau juga diangkat. Tetapi hari ini, apabila beliau diangkat sebagai Perdana Menteri, ada satu perkara yang saya tanya pada masyarakat non-partisan. Kita cerita pasal non-partisan. Saya dapat berduduk dengan golongan Cina, golongan India. Mereka menyatakan ketika pertama mereka tidak yakin terhadap barisan kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kerana tidak pernah visible who is Ismail Sabri. Tetapi dalam masa tak sampai 20 hari apabila tindakan berani Datuk Seri Ismail Sabri memanggil ketua-ketua pembangkang untuk berbincang dengan Perdana Menteri tentang CSA. Jadi mereka kata daripada zaman Tun Dr. Mahathir pun tak berjaya buat, zaman Pak Lah pun tak berjaya buat, zaman Tun Mahathir kembali pun tak berjaya buat, zaman Muhyiddin pun tak berani buat, zaman Datuk Najib pun tak berjaya buat. Tetapi beliau telah mengambil satu inisiatif di luar kotak. Mana pernah terfikir sebuah parti kerajaan memanggil parti pembangkang untuk duduk berbincang, memikirkan tentang hala tuju negara, terutama tentang plan pemulihan negara dan memastikan tidak ada undi tidak percaya dalam parlimen untuk memastikan kesejahteraan rakyat ini dibela sehingga masalah pandemik COVID-19. Ini pertama. Kedua, apabila beliau mengambil satu inisiatif dan tindakan yang di luar kotak, iaitu memilih barisan menteri-menteri yang dilihat boleh bekerja. Kerana kalau kata nak ikut populis, dia boleh ambil orang lain. Tetapi beliau mengambil satu pendekatan yang berani, iaitu mengambil menteri yang who can work. Di mana beliau memilih YB Khairy Jamaluddin diletak sebagai menteri KKM. Sedangkan ini satu jawatan yang penting terutama dalam kita menghadapi pandemik COVID-19. Kenapa? Kerana saya rasa, ini pandangan saya, Perdana Menteri melihat YB Khairy Jamaluddin ini mempunyai satu keberanian, mempunyai satu visi, mempunyai satu sokongan di luar daripada batasan politik parti. Di mana kalau kita lihat YB Khairy Jamaluddin ini mempunyai sokongan daripada non-partisan. Dan tiap tindakan beliau, terutama daripada segi vaccination, daripada segi program vaksinasi dan sebagainya, apabila beliau mengeluarkan kenyataan, dia really works towards it. Sehingga hari ini kita menjadikan salah satu negara Asia yang menjadi ikutan pada negara Asia lain, di mana vaccination negara kita telah capai 90%. Dan juga apabila beliau mengeluarkan satu tindakan mengatakan SOP tegas terhadap PRN Negeri Melaka. Dan ini juga menjadi kemarahan kepada ahli parti dan sebagainya. Tetapi apabila beliau mengeluarkan kenyataan sebagai Menteri Kesihatan, di mana beliau telah mendapatkan maklumat, berbincang dengan Majlis Keselamatan Negara, daripada doktor, daripada MKN, daripada semua pihak, sehingga mendapatkan satu SOP di mana yang telah beliau nyatakan. Dan apabila beliau KKM telah menyaman UMNO 10,000, saya melihat sudut yang positif. Maknanya UMNO walaupun dilihat berani membuat himpunan, apabila dikenakan SOP tindakan atas kerajaan, kita bayar. Kerana kita menunjukkan walaupun kita sebuah kerajaan, kalau kita langgar SOP, kita sanggup bertanggungjawab tentang apa yang kita langgar. Apabila di Melaka baru ni, bila muda kena, muda marah. Apabila Bersatu kena, Bersatu marah. Apabila Pakatan Harapan kena, Pakatan marah. Apabila Datuk Najib kena, Datuk Najib bayar. Ini menunjukkan kita lebih matang berpolitik. Kita berani bertanggungjawab tentang apa saja perbuatan yang kita ada. Kerana ini kena bezakan dasar negara, undang-undang negara dan parti. Dan parti dan undang-undang negara ni kita harus menghormati. Kalau kita sebuah parti yang mendukung kerajaan, kalau kita kena saman, kita kena terimalah. Saya ketika menjadi Exco Pemuda pernah kena penjara selama 7 hari sebab turun ke jalanan. Bukannya kes rasuah, bukannya kes dadah dan sebagainya, tetapi turun lawan dengan bersih di jalanan. Tapi disebabkan melanggar undang-undang ketika itu,
Saya juga dilokap selama 7 hari, berkali-kali. Kerana walaupun saya ketika itu merupakan parti kerajaan, tetapi saya harus berani mengambil pendekatan dan harus bertanggungjawab tentang apa yang saya lakukan. Jadi ketika kita kuat pun kita boleh kena, waimah apatah lagi sekarang. Jadi bagi saya, kurangkan persepsi. Apabila kata menteri-menteri ini lebih mesra dengan parti, kita kena maklum satu perkara. Ini kita kena maklum kepada akaun UMNO. Kena ingat asas penubuhan UMNO. Sebab itu kalau kita ingat asas penubuhan UMNO, baru kita faham apa yang berlaku pada hari ini. Asas penubuhan UMNO ditubuhkan kerana penyatuan 43 NGO Melayu untuk disatukan demi kepentingan bangsa Melayu, agama Islam untuk menjadi kerajaan. Dan sepanjang kita menjadi kerajaan, tiap kali persidangan agung UMNO, kita selalu berbicara tentang penyatuan Melayu, pengukuhan Melayu dan menceritakan pentingnya untuk Melayu-Melayu ini bersatu. Tapi hari ini, apabila kita bercerita tentang perlunya ada kerjasama, perlunya ada rundingan, perlunya ada tidak ada keretakan pendamaian, kita nak maklum dan kepada akaun UMNO, sila ingat sejarah kita. Kalau UMNO lupa sejarah penubuhan UMNO, kita akan dihukum seperti mana kita dihukum PRU14. Kenapa kita dihukum PRU14? Kalau kita ingat, PRU14 satu naratif telah dimainkan di mana Pakatan Harapan menfitnah banyak pemimpin UMNO. Sehingga ada di kalangan orang UMNO, penyokong UMNO juga termakan permainan tersebut sehingga menyerang kembali pemimpin kita. Kalau kita lihat, disebabkan perbalahan dalam parti kita sehingga kita hilang kuasa PRU14. Dan hari ini budaya itu telah kembali balik. Budaya menyerang sesama kita. Sebab itu saya berani menyuarakan pandangan di luar sana dan saya konsisten. Ini masanya untuk kita lihat siapa musuh sebenar kita. Musuh sebenar parti kita adalah Pakatan Harapan. Tentang bersatu ini, kita telah buat keputusan untuk tidak ada kerjasama dengan mereka pada PRU yang ke-15. Ini firm, ini keputusan Persidangan Agung UMNO yang perlu kita hormati, kecuali ada apa-apa perubahan pada PAW akan datang. Tetapi hari ini, itu adalah keputusan rasmi. Hubungan kita dengan bersatu akan tamat apabila PRU yang ke-15. Selagi belum PRU ke-15, kita masih lagi ada kerjasama. Kesefahaman. Sebab itu kita nak bagi tahu pada kaum UMNO, kita dengan bersatu ni, kita ada persefahaman, kerjasama. Kita bukan parti komponen Perikatan Nasional. Yang parti komponen Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu. Kita merupakan parti yang ada kerjasama dan persefahaman sehingga PRU yang ke-15. Sehingga belum PRU 15 ni, kita harus ada sifat hormat menghormati seperti mana pejuang-pejuang asas UMNO tu wujudnya parti ni. Jadi tentang friendly ni, tentang kita baik dengan mana-mana parti ni, ini kita membawa semangat penubuhan parti UMNO sejak ditubuhkan. Ini kita nak bagi tahu, kita rapat kita baik ni bukan benci. Kita rapat kita baik ni kerana kita pegang kepada asas penubuhan UMNO. Itu dia. Sejarah, kalau kita kembali kepada sejarah, kita akan jadi kuat, Dato'. Dato', saya nak bertanya, kalau orang selalu kaitkan dengan UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO kluster mahkamah, jadi macam mana Dato' nak menjelaskan? Adakah Dato' nak menjawab, oh bukan semua pemimpin UMNO dalam kluster mahkamah ni, macam mana bila dilevelkan? Pagi tadi saya jawab dalam satu WhatsApp group. Kluster. Siapa yang cipta perkataan kluster ni? Yang cipta perkataan kluster ni adalah Red bin Ami dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Jadi kalau kita terikut dengan perkataan kluster ni, apa beza kita dengan penyokong Pakatan Harapan? Sebab sudah sampainya masa untuk pemimpin-pemimpin UMNO, penyokong-penyokong UMNO, pendukung-pendukung UMNO cukup-cukup mengklusterkan kumpulan-kumpulan. Dalam UMNO ni tidak ada kluster mahkamah, tidak ada kluster menteri, tak ada kluster hardcore, tak ada kluster peluk tubuh. Yang ada dalam UMNO ni hanya ada pemimpin-pemimpin UMNO. Kalau kita bercerita tentang barisan kepemimpin UMNO, keluarga UMNO, tidak wujud perkataan kluster ni. Masalahnya kita sekarang terikut dengan sentimen permainan Pakatan Harapan. Yang cipta kluster mahkamah siapa? Pakatan Harapan. Yang cipta kluster-kluster menteri ini siapa? Pakatan Harapan. Tetapi kita terikut-ikut dengan perkataan kluster. Jadi bagi saya, kepada akar umbi UMNO, kepada pendukung UMNO, kepada rakyat di luar sana, saya nak bagi tahu sebagai salah seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, Ketua UMNO bahagian Subang,
tidak ada kluster dalam parti kita yang ada semua ahli UMNO dan pemimpin UMNO. Baik. Saya tertarik tadi bila Datuk menyentuh tentang Barisan Nasional disaman 10,000. Ramai yang melihat ni sebagai ni satu wayang. Alah, Barisan Nasional sampai saya kata kalau kumpul seorang RM1 10,000 ni pun seorang RM1 pun boleh bayar 10,000. Jadi ni macam satu wayang atau perpasan yang orang melihat ni satu permainan. Kalau kata Kamil cakap kalau boleh kumpul seorang RM1 boleh bayar 10,000, itu hari ni Kamil setuju bahawa UMNO punya sifat penyatuan dan kebersamaan. Kalau parti kena saman, kalau parti tak ada duit nak bayar, akar umbi akan bangkit untuk membantu parti kita di mana ketika kita ditubuhkan. Jadi saya setuju. Saya setuju. Maknanya akar umbi sanggup bangkit untuk pertahankan parti. Waimah kena saman pun kalau 10,000, 20,000, ahli UMNO, akar umbi UMNO yang punya sifat perjuangan yang ikhlas, kami sanggup keluarkan duit untuk pertahankan parti kami. Berbeza dengan Pakatan Harapan. Sikit-sikit makan malam, sikit-sikit makan malam. Bila makan malam yang bayar siapa? Tokeh-tokeh dan kroni-kroni mereka yang bayar. Gambar Tun Dr. Mahathir jual 2 juta. Tak betul dia orang ni. Ini kenapa orang beli 2 juta? Sebab berkepentingan. Ini berlaku ketika zaman Pakatan Harapan. Ini cara tersirat mereka untuk ambil duit daripada tokeh-tokeh. Tapi UMNO tak. UMNO kalau perlu sokongan daripada akar umbi, saya sebagai pimpinan akar umbi dan ramai akar umbi ini, kalau parti dalam keadaan tenat, akar umbi sanggup mengorbankan wang ringgit dan kederat untuk pastikan UMNO terus kekal relevan. Saya teringat macam zaman Tunku Abdul Rahman dulu, masa kita nak capai kemerdekaan, perjalanan Tunku nak ke London tu, ada yang campak barang kemas, wang ringgit. Kamil, perkara ni berlaku. Ketika kita hilang kuasa, PRU14, ini ramai yang tak tahu. Ketika kita hilang kuasa PRU14, akaun UMNO dibekukan. Barisan Kepimpinan UMNO akaun kena bekukan. Ketika itu, mantan Presiden UMNO, Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak, ketika itu perlu membayar, orang cakap dia punya bail di mahkamah. Ketika itu duit beliau juga dibekukan. Ketika itu UMNO mengambil satu inisiatif, iaitu mengambil kutipan derma daripada akar umbi UMNO, di mana tidak sampai pun 1 minggu kita berdaya kutip ratusan ribu untuk membantu mantan Presiden UMNO. Maknanya cerita Tengku Abdul Rahman itu, ia juga berlaku ketika kita hilang kuasa. Maknanya akar umbi UMNO, apabila pemimpin kita ditekan, apabila pemimpin kita dikenakan political prosecution di peringkat mahkamah, apabila semua akaun UMNO dibekukan, akar umbi UMNO bangkit untuk mempertahankan dan juga memberikan pengorbanan mereka pada parti. Sepanjang 22 bulan, semua, boleh katakan semua akaun UMNO dibekukan. Tetapi kenapa parti UMNO masih kekal relevan, kekal bergerak, kekal ke hadapan, kekal memperkukuhkan? Kerana inilah yang tidak ada tolok bandingan dengan parti-parti politik lain, iaitu semangat perjuangan ahli parti UMNO ni ikhlas. Yang nombor 4, pemimpin akar umbi UMNO terus kekal setia dalam parti. Kata-kata orang pemimpin yang mana yang dah keluar tu, biarkan dia keluar. UMNO jadi bersih. Bersih. Membersihkan UMNO. Kita buat satu proses pemulihan. Ya betul. Tapi saya nak bagi tahu. Ini orang tak berani buat, pemimpin lain tak berani buat. Hari ini secara terbuka BBTV ni saya nak maklum. Saya minta semua parti-parti politik di luar sana kalau memikirkan tentang kepentingan rakyat, memikirkan kesejahteraan negara, saya jemput mereka semua bubarkan parti mereka untuk bersama-sama kita untuk terus bangkitkan negara kita ke arah negara lebih maju. Kita buka ruang dan peluang untuk semua parti-parti politik ini untuk bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional untuk kita sama-sama memacu negara ini. Kita buat konsep yang semua parti penting dalam negara ini untuk